Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur malam ni insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang ke-3 anjuran Surah Ar-Rahim berisi 15 Putrajaya menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 136, pendapat para ulama tentang tabarruk, daripada perkataan bahasa Arab tabarraka yatabarraku tabarrukan. Tabarruk dalam bahasa kita ambil berkat. Berkat itu sebenarnya daripada perkataan bahasa Arab. Orang Jawa pun guna juga berkat. Kan kalau pergi mana-mana dapat buat balik rumah dia, buat balik makanan tu berkat. Dan bahasa Arab barakah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi seseorang itu mengambil kebaikan dari sesuatu yang elok, seperti misalnya pakaian orang-orang soleh, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadi bagaimana pandangan ulama tentang isu ini? Jawapan, para ulama yang membolehkan tawassul turut sama membolehkan tabarruk, ambil berkat, istighasah dan isti'anah, iaitu meminta pertolongan, yakni kepada makhluk. Kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta tolong itu memang tidak ada kekeliruan. Semua orang Islam tahu kalau hakikatnya yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Muka surat 137, bertabarruk, ambil berkat dengan jenazah dan kubur para ulama. Kalau ambil berkat dengan ulama itu kita faham. Ni ulama tu dah meninggal dunia. Kita pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ni ada beberapa sebab lah. Sebab pertama, ziarah kubur untuk lihat kubur. Kerana itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ala fazuruha. Ketahuilah, ziarahilah kubur. Antaranya, fa innaha tuzakirukumul akhirah. Kerana ziarah kubur ini mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi saja ziarah kubur tak kenal pun. Tak ada pun saudara-saudara kita yang dikebumikan di situ. Tapi tujuan kita ziarah kubur tu supaya kita ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat. Itu satu jenis. Jenis yang kedua, kita ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Khususnya orang yang ada hak ke atas kita, seperti ibu bapa, seperti saudara adik-beradik kita ataupun guru kita. Dan ada juga yang ziarah kubur untuk tabarruk. Ziarah kubur untuk tabarruk, ambil berkat ini khusus untuk orang soleh saja. Kalau orang yang tidak soleh, tidak ada barakah di situ. Jadi apa hukumnya? Bolehkah bertabarruk dengan jenazah dan kubur para ulama? Jawapannya, antaranya kubur Bilal Al-Habsyi. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar, muadzin Rasulullah SAW, dan salah seorang daripada manusia yang mulia yang dikasihi oleh Allah dan Rasulnya, yang terletak di Damsyik, di Dimashq, Suria.
adalah yang selalu diziarahi dan diambil barakah oleh kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin di kalangan masyarakat awam yang mencari barakah daripadanya, tetapi para wali Allah pun turut berdoa dan mengambil barakah daripadanya. Jadi kena faham tabaruk ini bukan menyembah. Kalau menyembah, jelas selain daripada Allah itu hukumnya haram dan syirik. Jadi ambil barakah, kalau kita kata ambil barakah dengan kubur itu mana sembah kubur. Jadi ambil barakah dengan orang hidup berarti sembah orang hidup. Ambil barakah daripada baju Nabi berarti sembah baju Nabi. Ambil barakah daripada rambut Nabi berarti sembah rambut Nabi. Tak mungkin. Maka jangan ditafsirkan ambil barakah itu sebagai menyembah, kerana itu bukan hakikat daripada ambil barakah. Demikian kubur sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di Istanbul, Turki, juga termasuk yang diambil barakahnya. Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah ta'ala menjelaskan, mereka bertekad menziarahi dan mencari barakah hujan jika ditimpa kekeringan. Maknanya berdoa di sisi kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Ini satu bentuk tawassul juga sebenarnya. Tapi jelas meminta itu tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memberi hujan dan sebagainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ulama salaf yang sangat masyhur, juga bertabaruk ambil barakah dengan kubur Imam Hanafi, yakni Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, seperti yang telah disebut dahulu. Mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila ada hajat, bila sembahyang 2 rakaat, kemudian bila pergi ke menziarah kubur Imam Abu Hanifah dan berdoa di sana, dan menceritakan bahawa sentiasa Allah memperkenankan doa beliau. Jadi kalau ikut teori, dah sembahyang 2 rakaat kat rumah, berdoa di rumah pun boleh. Kita berdoa di mana-mana pun Allah dengar. Tapi usaha Imam Syafi'i pergi berdoa di sisi makam Al-Imam Abu Hanifah itu dinamakan tabarruk. Ambil barakah daripada kesolehan dan keilmuan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Renungan di muka surat 138, iaitu Syekh Ibn Taymiyah yang menjadi idola kepada golongan yang agak sensitif dengan tabarruk dan sebagainya ini. Beliau sendiri meriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bertabarruk dengan kubur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ketika hidup, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengambil barakah tabarruk dengan pakaian Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau sendiri. Tetapi selepas kewafatan, selepas beliau meninggal dunia, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tabarruk di sisi kubur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitabnya Fathul Muta'an meriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala membolehkan orang mencium makam Rasulullah SAW, makam para wali Allah dan orang soleh selainnya sebagai tabarruk. Menyembah tak boleh, mengambil barakah boleh. Ketika Ibn Taymiyah melihat orang berbuat seperti itu, beliau merasa kehairanan. Lalu Al-Imam Al-Iraqi berkata, apa yang menghairankan? Bukankah kami telah meriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bertabaruk dengan minum air bekas cucian baju Imam Syafi'i? Malah Ibn Taymiyah sendiri juga meriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal bertabaruk dengan kubur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kebelakangan ini tabaruk dengan kuburan ini dilabelkan oleh sebahagian sebagai menyembah kubur. Dia kata ini adalah golongan kuburiyun. Kalau kuburiyun berarti orang yang ziarah kubur, itu tak ada masalah. Kuburiyun dan berarti orang yang mengambil barakah dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, juga tidak masalah. Tapi kalau kuburiyun yang mereka maksudkan adalah golongan yang menyembah kubur. Kalau menyembah kubur, kita pun setuju, haram dan syirik. Tetapi menuduh orang mengambil barakah itu sebagai menyembah, itu adalah satu kesilapan. Baik, berkaitan dengan tabaruk, ini ada satu kisah yang berlaku antara seorang alim ahli sunnati wal jamaah dan juga seorang alim yang lain
tapi yang berfahaman Wahabi. Kedua-duanya tinggal dan mengajar di Makkah. Iaitu kisah yang berlaku antara As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala, ayah kepada almarhum As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kisah beliau dengan satu orang alim, ulama yang lain, iaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ni, kalau tidak silap saya, beliau guru kepada tokoh ulama Arab Saudi yang terkenal, iaitu Syekh Ibn Utsaimin. Dan beliau itu mengarang kitab tafsir sehingga 4 jilid. Syekh Sa'di ni ada mengarang kitab tafsir. Jadi memang orang alim. Jadi pada satu ketika As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala guru kepada para masyaikh, Syekhul Masyaikh. Ada orang jadi guru kepada orang awam. Macam beliau ni, tok-tok guru pun mengaji dengan beliau. Ini standard As-Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Dalam masa yang sama, beliau juga mengajar kepada orang awam di Masjidil Haram. Syekh Ibn Sa'di juga mengajar muridnya di satu sudut yang lain di masjid yang sama. Kan kita tahu di Masjidil Haram tu ada guru-guru yang diberikan satu tempat, dia mengajar. Siapa nak mengaji, duduk di situ. Ada halaqah dia. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Lalu pancur emas di atas Kaabah mengalirkan air hujan dengan banyak sekali. Kalau kita perhatikan kat Kaabah tu ada satu pancur emas. Jadi bila hujan turun dengan lebat, jatuh atas Kaabah, mengalir melalui pancur tadi. Lalu orang-orang Hijaz seperti kebiasaan meluru ke arah air yang jatuh dari pancuran itu. Lalu mereka membasahkan pakaian mereka, mereka mandi di situ dan meminum air yang turun dari Kaabah tadi dengan harapan mendapat berkat daripadanya. Melihat keadaan tersebut, anggota-anggota polis yang bertugas, yang sebahagian besarnya adalah orang Badawi dari daerah Najat, menghampiri orang-orang yang sedang ambil berkat dari air hujan tadi dan melarang perbuatan mereka kerana menganggap perbuatan itu adalah syirik. Sebahagian daripada kita yang pernah pergi ke Makkah atau ke Madinah mungkin pernah ada pengalaman ditegur atau dimarahi oleh polis-polis di sana, dan mereka kata syirik, syirik ataupun bid'ah. Ya, dilarang kita buat satu perbuatan kerana kata dia perbuatan itu adalah bid'ah ataupun syirik. Jadi dalam kes ini mereka larang dengan alasan syirik. Dan ada yang memberitahu, ayyuhal musyrikin, wahai orang musyrik, jangan lakukan perbuatan ini syirik. Jadi polis marahlah kerana kata mereka ini perbuatan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila dilarang oleh polis, mereka berhenti, mereka stop, tapi mereka masih rasa tidak puas hati sebab setahu mereka tak ada masalah ambil berkat dengan air yang turun daripada Kaabah. Lalu mereka pergi ke majlis ilmu almarhum As-Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, lalu bertanya hukum. Kita boleh bayangkan, ada guru sedang mengajar, jadi orang yang sudah kena marah dengan polis tadi, dia masuk ke majlis tu, minta izin, tanya soalan, bolehkah ambil barakah dari air yang mengalir dari pancur Kaabah tersebut? Bali bila ditanya demikian, almarhum Sayyid Alawi Al-Maliki mengatakan boleh. Di ulama besar jawab boleh, dan beliau kata pergi boleh ambil berkat. Jadi bila dah dapat fatwa daripada Sayyid Alawi Al-Maliki, mereka terus pergi ke Kaabah dan terus ambil berkat. Lalu anggota polis yang bertugas datang lagi. Polis orang datang pula orang ni, tadi dah halau, datang lagi. Jadi mereka pergi untuk menghalang. Tapi sekali ini dah tidak dihiraukan lagi oleh orang ramai, dan mereka dengan berani menjawab, kami sudah tidak kisah lagi dengan larangan kamu. Kerana kamu ni siapa kan? Ni ulama besar, dah berfatwa kepada kami boleh ambil berkat dari air ni. Jadi tak berani juga ya. Sekarang bila dah dapat fatwa, dia berani. Jadi anggota polis tu merasa kebingungan, ni nak buat macam mana ni? Lalu mereka pergi ke majlis guru mereka, iaitu Syekh Ibn Sa'di, mengaju kepada beliau bahawa ulama yang seorang lagi, iaitu Sayyid Alawi, membolehkan perbuatan tersebut. Jadi mendengar aduan mereka, Syekh Ibn Sa'di mengambil selendangnya, kan orang-orang di Saudi kan dia ada kain selendang itu, dan bangun menuju ke majlis ilmu Sayyid Alawi.
Tapi ini baguslah ya. Sesama ulama walaupun mereka ada berbeza pandangan tapi masih menjaga adab ya. Jadi dengan penuh adab Syekh bin Sa'di duduk di sebelah Said Alawi ya. Jadi melihat gelagat kedua-dua ulama besar ini, orang ramai mula mengerumuni kedua-duanya. Jadi dua orang ulama yang besar macam nak berdiskusi lah ya, nak berbincang, orang pun nak tahulah apa perbincangan yang berlaku. Dengan penuh sopan santun dan sesuai dengan akhlak seorang ulama besar, Syekh Ibn Sa'di bertanya kepada Said Alawi, "Wahai Sayyid, benarkah Tuan berkata kepada mereka yang sedang mandi itu bahawa air hujan yang turun dari pancuran Kaabah itu berkat?" Jadi dia tabayyun dulu. Berbeza dengan sebahagian daripada yang berfahaman Wahabi di Malaysia ni, dia tibayyun dulu. Dia dengar satu cerita, betul tak betul bagi dia tak kisah. Ya, aku tak suka dia ni. Sebab dia ni menolak fahaman kami, jadi dia akan tibayyun dulu. Tapi beliau tidak. Syekh bin Sa'di ni beliau tabayyun, tanya betul ke? Ikutlah orang ramai ni kadang tuan guru cakap lain, dia salah faham ya. Jadi dapatkan kepastian dahulu, benar ke tuan bagi tahu boleh ambil berkat daripada air hujan yang turun dari pancuran Kaabah itu. Lalu Syekh Alawi mengiyakan, confirm. Kata beliau benar. Bahkan air itu ada dua keberkatan. Jadi terkejutlah Syekh Asadi, terkejut mendengar jawapan tadi. Mungkin dia bayangkan Syekh Alawi akan jawab, tidak, saya tak cakap macam itu, mungkin mereka salah faham ya. Ini bukan setakat kata ya, tambah lagi kata beliau air itu ada dua berkat. Jadi Syekh bin Sa'di terkejut dan bertanya, macam mana boleh jadi begitu? Air itu ada dua berkat. Lalu Syekh Alawi menjawab, dalilnya dua ayat Quran. Pertama firman Allah Ta'ala, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, dan kami telah turunkan dari langit itu air yang diberkati. Jadi dengan nafs Al-Quran, kalau air hujan itu ada barakah. Ini bukan istimbat, gali, cari, tidak. Memang ada yang macam itu Ada setengah hukum itu ulama cari, gali, dia tidak jelas. Tapi yang ini mantuk, dituturkan dalam Al-Quran sendiri bahawa kami turunkan dari langit itu air yang diberkati. Lalu dalil yang kedua ataupun keberkatan yang kedua, iaitu firman Allah Ta'ala tentang Kaabah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya awal-awal rumah yang dijadikan tempat ibadah bagi manusia, itulah yang terletak di Makkah yang diberkati rumah tersebut. Jadi ada dua keberkatan. Satu keberkatan air hujan, yang kedua adalah keberkatan Kaabah. Siapa yang kata berkat? Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi oleh itu air hujan yang turun dari pancur Kaabah itu memiliki dua keberkatan. Pertama keberkatan air hujan, dan yang kedua adalah keberkatan Baitullah itu sendiri. Jadi mendengar jawapan tersebut, Syekh bin Sa'di menjadi hairan dan kagum dengan kedalaman ilmu almarhum Said Alawi. Sebab beliau pun ulama juga. Beliau kalau kitab tafsir ayat Quran itu dalam dada beliau. Bukan beliau lupa ayat itu, tidak. Tapi itu yang namanya kefahaman. Ya, Allah kurniakan sebahagian ulama itu kefahaman melebihi daripada ulama yang lain. Itu biasa. Ya, jadi dengan penuh kesedaran beliau mengatakan, subhanallah, bagaimana kami terlepas pandang tentang dua ayat ni. Bukan tak tahu, terlepas pandang. Tapi bagus almarhum Syekh As-Sa'di ni, beliau terbuka hati, berlapang dada, dan dibawa dalil, beliau terima. Jangan kalau di tempat kita bawalah dalil sampai sekajang tu. Dia tak mau terima je lah. Dia sebab memang dia dah decide satu-satu pendirian, dia betul, kita salah. Jadi bawa apa dalil pun, sebab tu kadang-kadang orang kata mereka ni ustaz bukan perlu dalil. Habis mereka ni perlu doa. Kita doa, ya Allah bagilah hidayah kepada saudara aku ni, bukalah pintu kefahaman kepada dia. Doalah. Kalau setakat berdalil, mereka tak terima. Tapi beza dengan Syekh As-Sa'di, bila dalil begitu jelas daripada ayat suci Al-Quran, beliau menyebut subhanallah, maha suci Allah. Bagaimana kami terlepas pandang. Baik, bismillah.
Jadi beliau mengucapkan terima kasih dan beliau minta izinlah, terima kasihlah, jazakumullah khairan, astazin, saya minta izin untuk kembali ke tempat dia mengajar. Tetapi Said Alawi dia ada pertimbangan yang lain, sebab dia tengok orang-orang yang sedang ambil berkat tu sedang diganggu oleh polis-polis. Jadi kata beliau, tunggu sekejap, tunggu sebentar wahai Syekh. Aku melihat anggota-anggota polis Badawi itu menyangka bahawa perbuatan orang-orang Hijaz mengambil berkat air hujan dari pancuran Kaabah itu sebagai perbuatan syirik. Mereka tak akan berhenti mengkafir dan mensyirikkan orang dalam perkara ini, melainkan mereka lihat orang seperti tuan yang melarang mereka daripada berbuat demikian. Jadi cara yang paling mudah, praktikalnya, bangunlah tuan dan pergilah ke tempat pancuran tersebut, ambillah air di situ di hadapan anggota-anggota polis Badawi tersebut. Jadi ini kita kata dengan tindakan kan dia lebih berkesan lagi. Kadang-kadang kalau kita cakap orang macam betul kan. Jadi apa yang dibuat, beliau sendiri pergi. Syekh bin Sa'di sendiri beliau basahkan pakaian beliau dengan air hujan tu, beliau minum daripada air hujan tu. Jadi bila polis tengok, tuan guru pun buat benda sama. Tak jadilah nak mengacau, nak melarang lagi. Melihat perbuatan Syekh bin Sa'di tersebut, anggota polis yang tadinya sangat garang melarang orang-orang Hijaz sebagai barakah dengan air tersebut pergi meninggalkan Masjidil Haram dan merasa malulah kerana guru mereka sendiri pun tidak melarang, bahkan melakukan perbuatan tersebut. Cerita ini disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Rawah dalam kitab beliau Al-Masailur Rawiyah. Syekh Abdul Fattah adalah murid kepada Said Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah saksi mata, beliau eyewitness kepada kejadian tersebut. Dan ini ditulis oleh guru kami Syekh Muhammad Idrus Ramli, Kiai Idrus Ramli, dalam buku beliau, buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Jadi kalau orang yang suka nak berdebat dengan Wahabi, bolehlah beli kecil buku tu pun. Tapi nasihat saya, tak payahlah. Buat habis masa, buat keras hati, buat sakit hati. Kita baca untuk kita faham, boleh, supaya kita tak terpengaruh. Nak berdebat tu biasanya kurang berkesan. Saya kadang berdebat juga, tapi saya tengok kesan. Kalau one-to-one saya malas. Tapi kalau misal kata dalam Facebook, kadang-kadang saya hujah-hujah juga, mana tahu ada orang yang silent reader dapat manfaat. Sebab kalau saya niat orang tu yang saya nak convincekan dia, kemungkinan besar kecewa tu dalam tangan. Tapi kalau saya tak niat macam itu, saya just cerita, kalau dia terima bonus, dia tak terima memang kita dah agak. Tapi orang lain yang baca tu boleh dapat sedikit sebanyak kefahaman. Tapi kalau kita berdebat semata-mata, nanti kita akan jadi macam terganggu ketenangan hati kita. Saya sendiri pun kadang-kadang orang kongsikan, Ustaz, dah tengok ke video ni? Saya kata saya memang tak tengok video-video macam ni, sebab saya menghargai ketenteraman jiwa. Tengok video yang entah apa ni, kita pun jadi terganggu. Jadi kalau perlu untuk kita jawab balik, itu pun kalau boleh saya kata, okey, apa point dia, apa yang dia cakap, tolong cerita kat saya supaya saya boleh terangkan. Tapi kalau nak mendengar tu kadang-kadang itu agak mengganggu ketenteraman. Baik, selesai. Ada sebarang soalan sebelum kita pergi kepada subtopik yang seterusnya? Tak ada Okey. Ya. Yang gosok itu dibenarkan. Imam Ahmad bin Hanbal membenarkan orang itu mengusap kuburan. Sebab macam yang sahabat Nabi buatlah. Sahabat Nabi ada yang usap muka di kuburan Nabi. Jadi ada orang tengok, dia nampak sepelik. Dia kata bukan batu tu yang saya nampak. Saya nampak orang yang dalam kubur tu. Macam orang, contohnya orang yang kasih pada seseorang, bila dapat surat dicium-ciumnya. Apa benda dia cium kertas pula ni? Dia tak nampak kertas tu, dia nampak pengirim dia. Jadi bukanlah kita dianjurkan kalau pergi tu kita mesti usap atau cium. Tak, tabaruk, sekadar kita pergi ziarah macam Imam Syafi'i, berdoa di sisi kubur itu dengan berkat ke seorang soleh ini, ya Allah perkenalkanlah doa saya. Itu tabaruklah tu.
Tapi kalau diusap dibenarkan. Cuma dalam setengah kitab fiqh juga disebutkan kalau tidak dengan perasaan macam itu, adabnya jangan. Dari segi adabnya macam kurang adab, kita pergi usap pula kan. Tapi macam sahabat tadi, takkan sahabat kurang adab. Sahabat itu dia usapkan wajah dia ke makam Nabi itu atas dasar kerinduan dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterang kepada orang yang tengok tu, dia kata bukan batu ni. Jangan kau ingat aku sayang batu ni, bukan. Tapi menzahirkan rasa kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la ba'sa bihi. La ba'sa, mana bukan Imam Ahmad kata dianjurkan, la ba'sa mana tak jadi masalah. Sebab itu penzahiran daripada kasih sayang. Tapi bukanlah kita kata nak ambil berkat itu pertama pergi usap, kedua pergi cium, tidak. Bukan susunannya begitu. Sekadar kita berdoa kepada Allah, moga-moga dengan berkat orang soleh itu Allah perkenankan doa. Baik, dah habis waktu lah. Kita sambung subtopik lagi satu tu pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Next insyaallah di muka surat 142.